Hai dan selamat datang. Hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat penting, kesihatan tulang selepas menopause. Topik ini mungkin nampak tidak begitu menarik, tetapi ia amat penting untuk kesihatan jangka panjang anda kerana patah tulang selepas menopause boleh meningkatkan risiko kematian. Pertama sekali, mari kita faham kenapa kesihatan tulang itu begitu penting, terutamanya apabila kita semakin berusia. Kesihatan tulang anda bergantung kepada aktiviti sel yang dipanggil osteoblast yang menghasilkan tisu tulang baru dan osteoklas yang memusnahkan tisu tulang lama. Kedua-dua jenis sel ini bekerjasama untuk mengekalkan keseimbangan. Jika keseimbangan ini condong ke arah kehilangan tulang, tulang anda boleh menjadi rapuh dan ini dikenali sebagai osteoporosis. Kehilangan tulang tidak berlaku dalam sekelip mata. Kebanyakan daripada kita memulakan kehidupan dewasa dengan tulang yang kuat, tetapi tulang akan menjadi semakin rapuh apabila usia meningkat. Banyak faktor memainkan peranan dan sebahagiannya berada dalam kawalan kita. Cara anda menjaga diri semasa muda boleh menentukan kekuatan tulang ketika menopause dan pada usia tua. Ketumpatan tulang anda dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Kira-kira 62% risiko tulang rapuh berpunca daripada faktor genetik, manakala 38% berpunca daripada gaya hidup dan faktor persekitaran. Faktor kesihatan yang meningkatkan risiko tulang rapuh termasuklah merokok, pengambilan alkohol berlebihan, tekanan kronik, kekurangan kalsium dalam pemakanan, kekurangan vitamin D, menopause awal, kekurangan pergerakan dan kehilangan kekuatan otot, berusia lanjut dan faktor genetik terutamanya mempunyai sejarah osteoporosis dalam keluarga. Terdapat beberapa keadaan kesihatan yang boleh menyumbang kepada penipisan tulang, contohnya kencing manis, masalah thyroid serta penyakit usus yang menjejaskan penyerapan, seperti penyakit siliak dan juga ubat-ubatan tertentu. Salah satu cara terbaik untuk memastikan tulang anda kekal kuat adalah dengan mengambil cukup kalsium dan vitamin D. Kalsium membantu membina dan mengekalkan kekuatan tulang, manakala vitamin D bukan sahaja membantu badan menyerap kalsium, tetapi juga membantu menetapkan kalsium pada tulang. Sumber kalsium termasuk produk tenusu seperti susu, keju dan yogurt, serta tumbuh-tumbuhan seperti bayam, kangkung dan tauhu. Vitamin D pula boleh diperoleh daripada makanan seperti ikan berlemak, telur kuning dan bijirin yang diperkaya, tetapi badan kita juga menghasilkan vitamin D apabila terdedah kepada cahaya matahari. Jika anda tidak mendapat cukup kalsium atau vitamin D daripada diet dan kurang terdedah kepada matahari, anda boleh mengambil suplemen kalsium dan vitamin D. Anda boleh berbincang dengan doktor mengenai perkara ini. Satu lagi faktor penting dalam kesihatan tulang adalah kekal aktif. Latihan bebanan badan seperti berjalan, menari, contohnya Zumba atau aerobik tarian, dan latihan kekuatan dapat membantu menguatkan tulang serta meningkatkan keseimbangan sekaligus mengurangkan risiko jatuh dan patah tulang. Sekarang mari kita berbincang tentang tabiat yang boleh merosakkan tulang. Merokok dan pengambilan alkohol berlebihan boleh melemahkan tulang dari masa ke masa, jadi sebaiknya dielakkan atau dikurangkan. Tekanan kronik juga boleh menyebabkan tulang menjadi rapuh. Akhir sekali, jika anda mempunyai tulang rapuh, faktor risiko atau pernah mengalami patah tulang akibat kecederaan kecil, amat penting untuk memantau kesihatan tulang secara berkala. Ujian ketumpatan tulang seperti imbasan DEXA dapat membantu menilai kekuatan tulang dan memantau tindak balas kepada rawatan. Doktor anda boleh menasihatkan seberapa kerap ujian ini perlu dilakukan berdasarkan faktor risiko individu anda. Terdapat juga beberapa jenis ubat yang boleh membantu menguatkan tulang dan mengurangkan risiko patah. Medikasi yang dikenali sebagai SERMs, contohnya Reloxifene, dapat melindungi tulang belakang. Bisfosfonate seperti alendronate atau asid zoledronic dapat melindungi tulang belakang, pinggul dan tulang lain. Analog PTH dapat membantu badan membina tulang baru dan digunakan untuk jangka masa pendek bagi individu yang berisiko tinggi mengalami patah tulang. Denosumab merupakan suntikan yang diberikan setiap 6 bulan. Ia sangat berkesan tetapi perlu diteruskan untuk mengekalkan manfaat. Terapi hormon boleh membantu kesihatan tulang semasa menopause, tetapi tidak sesuai untuk semua orang. Suplemen vitamin D juga boleh membantu tulang dan otot, tetapi mungkin memerlukan pemeriksaan berkala untuk memastikan paras kalsium dalam badan adalah selamat. Menjaga kesihatan tulang amatlah penting, khususnya selepas menopause. Ia penting untuk mengekalkan kesihatan keseluruhan dan kualiti hidup anda. Banyak strategi untuk mengekalkan tulang yang kuat juga sebenarnya baik untuk kesihatan umum anda. Ingatlah untuk mendapatkan kalsium dan vitamin D yang mencukupi, kekal aktif, elakkan tabiat berbahaya dan berbincang dengan doktor anda tentang keadaan kesihatan atau rawatan perubatan yang mungkin menjejaskan kekuatan tulang. Doktor juga akan membantau ketumpatan tulang anda melalui saringan berkala jika anda mempunyai faktor risiko. Jika anda ada sebarang pertanyaan atau kebimbangan tentang kesihatan tulang, jangan teragak-agak untuk berbincang dengan doktor anda. Mari kita bersama-sama berusaha untuk mendapatkan tulang yang kuat dan sehat.